Kluster rumah warga emas Keluang tidak ada isytihar kawasan PKPD. Liputan 5G di Sabah meningkat kepada 71% berbanding 3 tahun lalu. Salam sejahtera, saya Delila Kadir menemani anda dalam berita wilayah 21 Julai 2020. Selama 1 jam kami akan bawakan anda perkembangan berita terkini seluruh negara. Dan bersama saya hari ini, Nazri Fahmi. Berita wilayah hari ini akan turut bersiaran secara langsung dari Pahang, Sabah dan Sarawak. Antara Gipati dari Pahang membawa kisah menarik mengenai lembah durian di Jelantun. Dari negeri di bawah payu pula meninjau persiapan buka sekolah murid tahun 1 hingga 4 esok. Manakala rakyat diseru bersama-sama mengibarkan jol gemilang sempena pelancaran Bulan Kebangsaan mengisi laporan dari Bumi Kenyalang. Semuanya sebentar lagi bersama Atira Haswah, Imran Azmin Rosli dan Bumawi. Tiada lagi kuarantin di rumah mulai Jumaat ini. Keputusan dibuat kerajaan susulan sikap degil segelintir individu hingga mengundang risiko penularan tempatan COVID-19. Prosedur kuarantin wajib 14 hari melibatkan warga asing atau rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara dilakukan di stesen kuarantin yang ditetapkan kerajaan. Mereka yang terlibat perlu menanggung sepenuhnya kos kuarantin di stesen-stesen kuarantin, sama ada di institusi latihan awam atau hotel berdasarkan kos yang telah dipersetujui sebelum ini. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA bersama Kementerian Kesihatan akan mengenal pasti serta mewartakan institut latihan awam dan hotel dengan segera yang sebagai stesen kuarantin. Susulan keputusan ini, warga asing yang ingin pulang ke Malaysia tidak lagi diwajibkan menjalani ujian swab COVID-19 di negara asal dalam tempoh 3 hari sebelum tarikh penerbangan. Lokasi kluster baru di sebuah pusat jagaan warga emas di Keluang, Johor tidak akan diisytiharkan sebagai kawasan perintah kawalan pergerakan diperkatat PKPD. Namun pusat jagaan tersebut akan ditutup kepada orang ramai yang ingin membuat lawatan termasuk pekerja yang tinggal di luar pusat berkenaan. Jadi kita tak boleh, kalau tidak kita terpaksa stop pekerja yang tinggal di luar daripada masuk. Kita benarkan tetapi kita akan membuat swab test. Tapi mungkin selepas ini NGO-NGO yang selama ini ataupun orang-orang awam yang datang melawat ke rumah tersebut tidak dibenarkan masuk selama 14 hari semasa kuarantin. Ujian saringan dilaksanakan kepada semua pihak yang terlibat atau mempunyai kaitan dengan pusat jagaan terbabit. Warga emas yang menetap di lokasi itu juga tidak dibenarkan keluar. Daripada jumlah 14 kes positif ini, 13 kes adalah warga Malaysia dan 1 warga Indonesia. 1 kes kematian juga dilaporkan menerusi kluster tersebut. Liputan perkhidmatan 4G di Sabah meningkat daripada 54.3% pada 2017 kepada 71.7% pada suku pertama tahun ini, manakala purata nasional 88.9%. Keupayaan itu akan terus dipertingkatkan dan jika ada permintaan peringkat tempatan selain keperluan rakyat, kerajaan mengalu-alukan pelaksanaan ujian teknologi 5G di negeri itu. Di samping itu, bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan jalur lebar talian tetap, inisiatif penaik tarafan rangkaian berasaskan tembaga kepada rangkaian gentian optik akan dilaksanakan di mana sebanyak 43,879 pelanggan di Sabah
akan dinaik taraf dalam tempoh 2 tahun ini, termasuk 595 pelanggan di Parlimen Kimanis. Dalam pada itu, sebanyak 400 komunikasi telah siap dibina, manakala 71 menara masih dalam peringkat pelaksanaan. Sasaran tahun ini, sekurang-kurangnya 50 menara baharu akan dibina di Sabah. Pakej rangsangan dan pemulihan ekonomi iaitu prihatin tambahan dan penjana yang bersifat sekali bayar tidak membebankan kewangan kerajaan sama ada dalam jangka masa sederhana dan panjang. Keseluruhan pakej berjumlah RM295 bilion itu hanya melibatkan suntikan langsung fiskal berjumlah RM45 bilion. Jelas Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, langkah tersebut merupakan strategi kerajaan bagi mengurangkan defisit fiskal negara dalam jangka masa sederhana secara berperingkat. Seterusnya, memastikan kedudukan fiskal dan hutang negara terus terkawal. Kerajaan akan meneruskan langkah konsolidasi fiskal dengan memberi tumpuan kepada usaha untuk meningkatkan kutipan hasil dan kecekapan perbelanjaan bagi mengukuhkan lagi kedudukan kewangan kerajaan. Kerajaan pernah menurunkan kadar defisit sebelum ini daripada 6.7% pada tahun 2009 selepas krisis ekonomi dunia atau dengan izin the Global Financial Crisis, dan mengurangkannya kepada 3.8% pada tahun 2013 dan 3.4% pada hujung tahun 2019. Ini adalah hasil disiplin fiskal kerajaan dan juga institusi kewangan negara. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Kubang Pasu, Datuk Amiruddin Hamzah, mengulas lanjut defisit fiskal tahun ini dijangka meningkat sekitar 5.8% hingga 6.0% berbanding 3.2% daripada KDNK yang diunjurkan sebelum ini. Berita wilayah diteruskan ke Jabatan Meteorologi bersama Muhammad Nafizi Napiah bagi mengikuti perkembangan cuaca seluruh negeri. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan dengan melihat tinjauan cuaca semasa. Imej kemeradaan menunjukkan keadaan hujan dan ribut petir sedang dan akan berlaku melibatkan hampir kesemua negeri-negeri di sekitar Semenanjung untuk petang ini. Dan keadaan hujan ini dijangka mampu untuk berlanjutan daripada petang sehinggalah ke awal malam. Namun ribut petir di sekitar kawasan pedalaman negeri Kedah dan juga Perak ini dijangka mampu untuk berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Kita lihat pula tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak. Diperhatikan keadaan cuaca adalah cerah bagi hampir kesemua bahagian untuk negeri Sabah dengan hujan kini hanya berlaku di sekitar bahagian Sandakan dan juga di pantai barat. Namun ribut petir dijangka akan berlaku di sekitar bahagian pantai barat Sabah ini pada malam nanti sehinggalah ke lewat malam. Untuk negeri Sarawak pula, keadaan ribut petir dilihat lebih tertumpu di bahagian-bahagian di sekitar barat dan juga di pedalaman negeri berkenaan seperti di sekitar bahagian Sibu, Mukah, Betong dan juga Kapit ini. Dan keadaan hujan ini juga dijangka mampu untuk berlanjutan sehingga ke lewat malam. Kita teruskan lagi dengan melihat tinjauan angin di sekitar rantau negara. Angin dilihat bergerak dari arah timuran dan dengan kelajuan yang sederhana iaitu sekitar 20 sehingga 30 km sejam. Dan jika diperhatikan, terdapat juga penumpuan angin yang berlaku di sekitar utara Semenanjung ini yang akan menyebabkan keadaan hujan lebat yang dijangka akan berlaku sehinggalah ke lewat malam nanti. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Dapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci di laman sesawang kami www.met.gov.my atau boleh juga muat turun aplikasi My Cuaca di telefon bimbit anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, terima kasih Nafizi. Ini antara paparan menarik dari Pahang. Kita bersama dengan Atira Haswah. Silakan Atira. Terima kasih Nazri. Jabatan Kebajuan Islam Malaysia JAKIM akan terus mendekati masyarakat orang asli yang telah memeluk Islam. Antaranya menghantar guru agama bagi membantu meningkatkan kefahaman mengenai Islam. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Ahmad Marzuk Syari berkata, selain menjaga kebajikan orang asli, pasukan penggerak itu turut menjalankan kerja dakwah.
Pendekatan dakwah turun padang dilakukan dengan mendekati kumpulan sasar di peringkat akar umbi. Kita ada pasukan penggerak yang merupakan kumpulan yang berada pada barisan hadapan yang menjaga kebajikan orang asli. Pada masa yang sama juga mereka adalah sebagai frontliners kita untuk menjalankan gerak kerja dakwah, merintis mana tempat yang sesuai dan juga yang boleh kita hadir untuk menyebarkan Islam, menyampaikan dakwah kepada masyarakat orang asli. Beliau berkata demikian selepas program agihan sumbangan tabung musaadah dan majlis syahadah orang asli di Pos Titum, Kuala Lipis. Pada majlis itu, 8 orang masyarakat orang asli Pos Titum memeluk agama Islam. Ajak saya sebenar sebab selama ni memang banyaklah setiap tahun yang cakap saya sebab dia tengok orang tengok apa ni anak saya masuk Islam 3 orang kata orang anggap saya masuk Islam sebenar tapi saya tak ada kata mana saya masuk Islam tak pernah saya pun tercakap dengan kampung lah tapi pada hari ni saya buka saya punya hati fikiran saya terus masuk syahadah lah. Keistimewaan masuk Islam ni saya bagi diri saya lah saya rasa lebih tenang, dapat kekuatan, habis tu dapat sokongan daripada pesara-pesara saya, kawan-kawan saya. Diorang banyaklah bagi sokongan untuk saya. Perasaan saya memang rasa sedih, terharu. Masa mula-mula tu saya nangis, saya tak boleh nak tahan. Kampung Luceka Jerantut akan dijadikan hub durian kampung melalui program Durio Tourism atau pelancongan durian. Tarikan terbaru ini memberi pilihan kepada pelancong untuk mengenali durian khususnya bagi klon seperti musangking selain populariti kesedapan durian di Raut dan Bentong. Exco Pahang Datuk Seri Muhammad Syakar Syamsuddin berkata Ulu Ceka dipilih memandangkan kampung tersebut mempunyai banyak dusun durian dengan pilihan durian yang enak. Istimewanya, durian klon ini ditanam secara tradisi dan organik tanpa menggunakan racun. Jadi kita nak tengok sendiri, nak lihat sendiri. Saya rasa bahawa tempat ni boleh kita jadikan siapa yang nakkan merasai, menikmati ini suasana kampung dan rasa durian-durian kampung yang berbagai-bagai jenis rasa dia. Kulit buaya, kepala gajah, ganja, apa lagi? Tangkai panjang. Ini tangkai panjang contohnya. Ceni. Beliau menyatakannya selepas melihat produk pelancongan Ulu Ceka. Pada masa sama, penduduk kampung digalak membuka inap desa untuk disewa agar pelancong dapat merasai kehidupan sebenar di kampung. Sekian laporan dari Pahang, kembali bersama Nazri. Silakan. Baik, terima kasih Atira. Dan untuk di Sabah pula kita bersama dengan Emran Azmi Rosli dengan laporannya. Silakan. Terima kasih Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Esok sesi persekolahan bagi murid tahun 1 hingga 4 akan bermula selepas minggu sesi persekolahan dibuka melibatkan murid tahun 5 dan 6. Pelbagai persiapan awal dilakukan pihak sekolah dengan kerjasama Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG bagi memastikan sesi pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar. Sekolah Kebangsaan SK Srigaya Kota Kinabalu juga tidak terkecuali membuat persiapan awal termasuk memberi taklimat kepada ibu bapa murid mengenai prosedur operasi standard SOP baharu yang perlu dipatuhi. Yang di-Pertua PIBG SK Srigaya Kota Kinabalu, Muhammad Arif Tun Sakaran ketika meninjau persiapan pematuhan SOP sekolah terbabit menzahir rasa puas hati terhadap pematuhan SOP yang ditetapkan bermula sesi persekolahan dibuka pada 15 Julai lalu melibatkan murid tahun 5 dan 6. Setiap persiapan daripada sekolah, PIBG sentiasa bersama-sama pihak sekolah untuk meninjau dan akan memastikan semua mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh Jabatan Pendidikan. Sementara itu, Guru Besar SK Srigaya Kota Kinabalu, Supia Haji Nur memaklumkan pihaknya memperkenalkan tempahan makanan secara dalam talian kepada murid-murid semasa waktu rehat.
Tempahan makanan akan dibuat ibu bapa murid sehari awal kepada pihak pengurusan kantin sekolah dan akan dihantar terus kepada murid di bilik darjah. Satu inisiatif yang sekolah telah buat untuk membantu pihak ibu bapa dalam menyediakan anak-anak mereka supaya mudah mengikuti SOP itu sendiri. Bahawa dalam SOP itu pun menyatakan bahawa tidak ada berlaku makan di kantin. SK Srigaya Kota Kinabalu mempunyai 1,129 murid termasuk murid prasekolah. Seramai 23,938 individu telah mendapatkan khidmat kaunseling Pasukan Kesihatan Mental dan Sokongan Psikososial MHPSS Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP hingga 20 Julai. Selain itu, MHPSS juga telah memberikan psikoedukasi kepada 15,795 individu dan menyediakan sebanyak 65,094 perkongsian infografik berkaitan COVID-19 dalam tempoh berkenaan. Menurut kenyataan infografik pengarah JKNS Datuk Dr. Christina Rundi, talian MHPSS berkenaan dibuka setiap Isnin hingga Jumaat dari pukul 8 pagi hingga 4.30 petang. Sementara itu, seramai 823 individu masih aktif menjalani kuarantin di rumah dan 50 individu masih aktif menjalani kuarantin di 7 pusat kuarantin di negeri ini. Bagi kes kolera, tiada pertambahan kes dicatatkan semalam, menjadikan jumlah kumulatif kekal 43 orang di 10 daerah di Sabah. Baik, saudara, sekian berita dari Sabah petang ini. Kembali bersama Nazri di Angkasa Puri. Silakan Nazri. Baik, terima kasih Imran, dan berita di Sarawak kita terus saja bersama dengan Bumawin. Terima kasih Nazri. Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2020 Peringkat Negeri akan diadakan pada 28 Julai ini menerusi program Selamat Pagi Malaysia di TV1 dan juga di laman Facebook Jabatan Penerangan Negeri Sarawak JAPEN serta Unit Komunikasi Awam Sarawak bermula pukul 9 pagi. Menurut Ketua Penolong Pengarah Bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat JAPEN, Ajes Tuah, terdapat kelainan pada Majlis Pelancaran tahun ini memandangkan masih berada dalam fasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Jelas Ajes Tuah ia akan diadakan secara maya bagi masyarakat setempat berikutan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Kementerian Kesihatan yang menghadkan tetamu jemputan dalam satu masa. Beliau memberitahu demikian semasa ditemu ramah di konti Sarawak FM di RTM Kuching. Walau bagaimanapun, beberapa atur cara tetap dijalankan di bangunan Dewan Undangan Negeri Sarawak bersempena majlis pelancaran tersebut. Antaranya amanat daripada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang bakal disiarkan secara langsung dari Putrajaya, amanat Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg serta simbolik penyerahan jalur gemilang kepada Ketua Jabatan Persekutuan dan Negeri. Ajes Tuah turut menyeru orang ramai untuk bersama-sama mengibarkan jalur gemilang bagi menyemarakkan lagi semangat kenegaraan dan menghayati bulan kibarkan jalur gemilang yang bertemakan Malaysiaku Prihatin. Seramai 2,500 penduduk di kawasan Selalang dalam bahagian Serikay tidak lagi berdepan isu bekalan air. Ini ekoran dengan siapnya 5 projek rakyat yang telah diluluskan kerajaan negeri siap sepenuhnya. Kementerian Utiliti dalam kenyataan memaklumkan 5 projek yang bernilai lebih 2 juta ringgit itu telah memberi impak yang besar kepada penduduk merangkumi Kerubong, Kampung Baru, Kampung Hilir dan Kampung Bunga Tanjung. Kawasan Selalang yang terletak di bawah kawasan Parlimen Serikay dan Dewan Undangan Negeri Repok seringkali mengalami gangguan bekalan air dan keadaan itu mengakibatkan kerja-kerja seharian penduduk di kawasan tersebut terjejas. Justru, Kementerian di bawah Menteri Utiliti Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Jabatan Bekalan Air Luar Bandar memastikan semua projek yang telah dirancang kerajaan negeri harus siap pada masa yang ditetapkan agar matlamat dan visi untuk membekalkan bekalan air 100% tercapai menjelang tahun 2025. Baik, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Nazri di Angkasa Puri. Silakan Nazri.
Baik, terima kasih. Rakam nyampai di Sarawak. Baik Nazri, maksudnya 1 Zulhijjah bermulalah hari-hari yang paling disukai serta dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap umatnya yang melakukan amal ibadah dan juga beramal soleh. Betul, saya setuju. Dan sebenarnya sambil kita nak menantikan sambutan Aidil-Adha nanti, apa kata kita raikan dahulu 10 bulan awal untuk bulan Zulhijjah. Ya juga. Nazri, kita terus saja bersama dengan Syafiqah Mat Saad yang ada bingkisan menarik mengenainya. Baik. Zulhijjah, bulan yang terakhir dalam takwim kalender Islam dan bulan yang sinonim dengan ibadah haji dan korban. Rasulullah SAW menggalakkan umatnya untuk memperbanyakkan amal ibadat khususnya pada 10 hari terawal bulan ini. 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah itu memang dia ada kelebihan-kelebihannya yang khusus yang disunatkan untuk kita banyak melakukan ibadat padanya. Dan antara yang disunatkan ialah disunatkan berpuasa pada hari yang 8 hari itu, daripada yang awal itu, bukan kerana khusus berpuasa itu, tapi kerana disunatkan untuk membanyakkan amal ibadat pada 10 yang awal itu. Jadi kalau kita berpuasa pun ia termasuk dalam galakan untuk kita banyak melakukan ibadat pada hari-hari berkenaan. Antara amalan yang boleh dilakukan ialah memperbanyakkan bacaan Al-Quran, sedekah, puasa sunat dan berzikir. Daripada hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, puasa pada hari Arafah yakni 9 Zulhijjah dapat menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Jadi hukum pada hari ke-10 maka kita tak boleh berpuasa sebab itu hari raya yang dilarang untuk kita berpuasa, yang kita panggil sebagai hari antara hari-hari yang haram bagi umat Islam berpuasa. Tapi kelebihan pada hari ke-10 itu dia berkait dengan kelebihan lain pula. Sebab itu dia berkait dengan ibadat solat hari raya korban dan juga berkait dengan ibadat korban yang kita lakukan. Hari-hari dalam bulan Zulhijjah ini punyai fadilat yang tersendiri di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Peluang berada pada 10 hari awal bulan Zulhijjah perlu dimanfaatkan sebaiknya. Marilah kita gunakan kesempatan yang ada di dalam bulan penuh keistimewaan ini dengan memperbanyakkan berzikir. Sesiapa juga boleh melakukannya di mana-mana sahaja. Tidak susah untuk mengumpul pahala berlipat kali ganda, bukan? Syafiqah Mat Saad, laporan JAKIM untuk RTM. Belah laporan itu mengakhiri berita wilayah. Dan terus patuhi SOP Perintah Kawalan Pergerakan, sama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Terus setia bersama berita RTM, maklumat sahih jenama dipercayai. Dari saya, Assalamualaikum. Dan salam hormat.